Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana datang menonton video saya. Hari ini kita akan sambung dengan JavaScript episod yang kelima, iaitu mengenai conditional statement ataupun kenyataan keadaan. Kita sebagai manusia, kita boleh bertindak mengikut keadaan, mengikut sesuatu keadaan tersebut. Jadi secara tuntasnya kita mempunyai akal ataupun kita boleh membuat keputusan berdasarkan pemboleh ubah yang terdapat ketika itu. Contoh, kalau kita nak pergi kerja, variables yang ada ketika itu ataupun pemboleh ubah yang kita bergantung ialah masa. Jadi kalau kita lambat untuk ke kerja, jadi kita akan drive laju, kita akan pandu laju. Jadi kalau kita masih banyak lagi masa untuk kita sampai ke tempat kerja, jadi kita akan pandu perlahan. Jadi di situ kita dapat lihat di mana tujuan utama kita adalah untuk sampai tempat kerja, tetapi kita dibelenggu oleh pemboleh ubah ataupun sesuatu variable ketika itu, iaitu masa. Dan variable ini, pemboleh ubah masa ini, akan menentukan sama ada kita akan pandu secara laju ataupun pandu secara perlahan untuk ke tempat kerja kita. Okey, jadi kita boleh gunakan apps.js di sini untuk kita memulakan kenyataan kalau di dalam programming. Kita hanya letak if dalam, maksud saya dalam JavaScript, dan seperti yang saya cakapkan tadi, kita memerlukan variable ataupun pemboleh ubah untuk kita bergantung. Jadi saya boleh buat variable let, saya boleh buat let masa. Okay. Jadi kalau kita ada banyak masa, iaitu masa lebih daripada kosong, maksud saya kalau masa kita sekarang ni lebih daripada 10 minit, jadi kita akan pandu perlahan. Dan kalau masa kita kurang daripada 10 minit, jadi kita akan pandu laju. Okey. Dan mestilah kita punya masa ni kita kena masukkan nilai ke dalam variable ataupun pemboleh ubah kita ni. Jadi contohlah sekarang ni masa kita ada 15 minit. Okey, jadi kalau kita tengok, kita akan pandu perlahan. Kerana apa? Kerana kita mempunyai 15 minit masa untuk kita sampai ke tempat kerja. Jadi kalau masa kita lebih daripada 10 minit, kita akan pandu perlahan. Tapi sekiranya masa kita ni kurang daripada 10 minit, iaitu 9 minit, kita akan pandu dengan laju sebab kita nak sampai tempat kerja dengan laju. Okey, jadi macam mana pula kalau kita ada 3 situasi? Okey, contoh, kita akan buat lagi satu situasi baru di mana anda sedang dikejar oleh anjing, dan ketika anda sedang dikejar oleh anjing, anda mempunyai dua pilihan, iaitu untuk ke kanan ataupun untuk ke kiri. Jika anda ke kanan, anda akan jumpa dengan laut di mana anda kena berenang, dan jika anda ke kiri pula, anda akan jumpa curam yang tajam lah. Dan ketika anda membuat pilihan tersebut, variables yang ada pada anda ketika itu ialah ketakutan anda lah. Kalau anda takut, kalau anda tak boleh berenang, jadi anda akan takut dengan air. Tetapi jika anda takut dengan ketinggian ataupun anda gayat, jadi anda takut nak pergi ke bahagian curam lah. Tetapi bagaimana jika anda takut dengan air, anda tak boleh berenang, dan pada masa sama juga anda gayat, anda takut dengan tinggi? Jadi kita akan dapat 3 situasi di situ. Jadi kita akan buat let ketakutan, okey, dan if ketakutan equal to air ataupun berenang, kita air lah. Jadi kita akan console.log
ambil jalan kiri. Dan else if, yang ni yang saya nak tunjuk ni, sebab kita akan ada 3 situasi. Saya akan padam yang ni dulu sebab saya tak nak memeningkan anda. Sekarang ni, untuk situasi yang kedua pula ialah apabila dia takut akan ketinggian gayat. Okay. Jadi kalau dia takut gayat, maka dia akan ambil jalan kanan. Itu dia akan pergi ke bahagian laut lah. Maksudnya dia boleh berenang lah. Tetapi bagaimana kalau dia takut air dan pada sama juga dia takut dengan gayat? Ini akan menyebabkan dia tak boleh buat pilihan, dan seperti mana yang saya cakapkan tadi, dia sedang dikejar oleh anjing, jadi dia akan kena gigit lah dengan anjing tersebut. Jadi console.log digigit oleh anjing. Okey. Jadi ketakutan ni, jadi kita boleh letakkan kat sini. Okey, sekarang ni ketakutan dia ialah dia takut air. Jadi kalau dia takut air, dia kena ambil ke bahagian belah kiri lah. Maksudnya dia tidak gayat lah. Okey. Jadi dia ambil jalan kiri. Dan kalau dia gayat, dia akan ambil jalan kanan. Tapi sekiranya dia takut air dan dia juga gayat, ketakutan dia ialah air dan gayat, maka dia akan digigit oleh anjing. Okey, itu adalah untuk kenyataan kalau ataupun if statement. Kita ada lagi satu, iaitu kenyataan tukar ataupun switch statement. Kalau di dalam if, kita boleh buat situasi ataupun kita boleh buat coding yang sama menggunakan variable ketakutan ni juga. Jadi kita hanya perlu masukkan switch, dan di dalam switch ni kita masukkan variable untuk kita check lah, untuk kita periksa, dan pemboleh ubah tersebut ialah ketakutan. Jadi kita nak periksa dengan menggunakan pemboleh ubah ketakutan. Jadi kita hanya perlu masukkan case, dan selepas case ni kita hanya masukkan nilai untuk kita periksa variable tersebut ataupun pemboleh ubah tersebut. Jadi nilai tersebut ialah air di sini, seperti yang bahagian yang pertama ni. Nampak ketakutan dia sama dengan air. Jadi kat sini pun dia akan buat benda yang sama. Dia akan check juga, dia akan periksa sama juga seperti ini. Kalau ketakutan sama dengan air. Jadi kita letak 2 titik bertindih di sini. Letak bracket sini, curly bracket. Dan kita cuma kena letak console.log. Saya akan copy sajalah. Copy dan saya paste di sini. Di sini akan ada perbezaan sedikit antara switch dan if statement, di mana ada kena letak break di sini. Okey, saya akan tunjuk kenapa kita kena letak break. Seterusnya kita akan habiskan dulu. Okey, gayat, dan saya akan copy yang ni, masukkan di sini. Dan kena letak break, dan saya akan letak case lagi di sini, iaitu case default. Saya akan letak default. Okey, jadi kalau di dalam if statement, untuk kita contoh contoh variable ataupun pemboleh ubah kita tidak menepati kedua-dua if statement ni, jadi kita akan pergi ke else ataupun selain daripada kedua-dua pilihan yang kita telah diberikan tu lah. Okey, jadi else kat sini ni dia sama dengan default kat sini. Jadi default dia ialah console.log digigit oleh anjing. Okey, untuk yang terakhir ni kita tak perlu masukkan break lah, sebab dia memang dah paling akhir dah. Okey, jadi saya padam yang ni supaya saya tak nak nanti bertindih nilai kita. Jadi kita boleh pergi ke sini, nampak kita digigit oleh anjing sebab sekarang ni ketakutan kita ialah kepada air dan gayat. Jadi kalau kita tukar kepada air, ketakutan kita sekarang ialah air, maka kita akan berjalan kiri, iaitu kita akan pilih untuk pergi ke arah curam yang tinggi lah. Jadi kalau kita gayat pula, bila kita gayat, kita akan ambil jalan kanan, iaitu kita akan pergi ke bahagian
kita akan pergi ke bahagian laut lah untuk kita berenang tu. Jadi kalau saya tak letak brake kat sini, dan saya pilih air, ketakutan saya ialah air, anda akan dapat lihat di mana kita akan dapat dua nilai, iaitu ambil jalan kiri dan juga ambil jalan kanan. Okey, untuk brake kat sini dia mengikut keadaan. Contoh kalau untuk setengah aplikasi dia tidak memerlukan brake kat sini. Jadi kalau dia tak letak brake kat sini, dia akan print nilai-nilai lain yang selain daripada case tersebut. Contoh, case kita sekarang ni ialah air, sebab kita ketakutan kita ialah air. Sepatutnya dia hanya print ambil jalan kiri saja, tetapi sekarang ni kita tidak meletakkan brake. Jadi bila kita tak meletakkan brake, dia akan melaksanakan case yang seterusnya, iaitu gayat. Tetapi memandangkan gayat terdapat brake, jadi dia akan hanya execute sampai sini sahaja. Dia akan jalankan proses sampai sini sahaja. Jadi dia akan print console.log ambil jalan kiri dan juga console.log ambil jalan kanan. Dan kalau saya buang brake ni, anda akan nampak kita akan dapat ketiga-tiga nilai console.log ni. Nampak? Kita akan dapat ketiga-tiga nilai console.log. Jadi itu pentingnya brake. Tapi untuk sesetengah aplikasi dia tidak memerlukan brake. Contoh seperti kalau case markah dia ialah kosong, maka console.log gagal. Tapi saya tak akan tunjuklah untuk video yang ringkas ini, sebab saya nak keep it simple. Dan bukan setakat string saja yang kita boleh masukkan ke dalam variable untuk kita check ni. Kita juga boleh masukkan nilai seperti nombor, seperti true ataupun false. Okey, nilai-nilai yang kita boleh periksa lah, senang cerita dia. Okey, jadi kalau saya masukkan 20, okay, dan kat sini kita kena masukkan 20. Okey, kalau masukkan 40, dia akan berjalan kanan. Saya akan print 40 lah sini, 40. Saya akan print 20 kat switch ni. Dan akhir sekali, nombor selain 20 dan 40. Okey, contoh. Jadi kalau kita datang sini, dia akan print 20, sebab nilai kita sekarang ialah 20, dia akan print 20 kat sini. Sama juga dengan if statement ni. Kalau kita gunakan yang sama, 40, saya akan console.log ini, dan saya akan tukar di sini, okay, jadi saya akan tutup yang ni, dan kita boleh nampak kita akan dapat nilai 20, yang ni dapat nilai 40, dan kalau saya letak 50, kita nombor selain 20 dan 40. Okey, setakat itu saja video untuk kali ini, di mana kita telah belajar mengenai kenyataan keadaan ataupun conditional statement, di mana kita boleh memberi kemampuan ataupun kebolehan kepada coding kita untuk membuat keputusan berdasarkan variable ataupun pemboleh ubah yang kita telah berikan. Okey, setakat itu saja video untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.